Okey, Assalamualaikum. Selamat sejahtera ya. Terima kasih kerana masuk untuk kelas tambahan sains pada waktu malam ya. Jadi cikgu pun memang tak nak membazirkan masa adik-adik semua. Dengan cepat kita memang akan masuk ke bab yang keempat ya. Cikgu difahamkan oleh cikgu Fairuz bahawa anda telah diberikan latihan seperti yang tidak di skrin kamu lah ataupun kamu dah download sendiri. Cikgu lagi suka, tapi yang penting cikgu nak sebut ialah tingkatan 4 bab 4, teknologi hijau dalam melestarikan alam. Jadi hari ini fokus kita adalah kepada membincangkan soalan esei terdahulu ya, dan kalau sempat cikgu akan buat lagi 2 soalan struktur. Tapi cikgu nak mulakan sedikit imbas kembali terdahulu ya. Murid-murid, ya, bab 4 ni penting ke tak? Sangat penting. Cikgu tak tahu macam mana kamu baca buku ataupun bahagian ini. Cikgu perlu memberikan satu penegasan. Teknologi hijau, bab teknologi hijau ini adalah sangat penting. Kebarangkalian yang keluar dalam soalan esei pun tinggi. Jadi secara cepat, apa yang anda faham dengan teknologi hijau? Cikgu perlu tegaskan, teknologi hijau bukan setakat warna hijau sahaja. Maksud dia, cikgu mesti berwarna hijau. Tidak ya, tolong jangan begitu fokus pada perkataan hijau itu. Teknologi hijau dia lebih kepada, kalaulah dulu kita membangunkan satu teknologi, contoh kita buat satu pendingin hawa, aircon kita fikir nak sejukkan bilik saja. Dululah kita buat aircon untuk sejukkan bilik. Tapi masa itu kita tak fikir pasal kesan aircon kepada alam sekitar. Jadi dengan ada definisi dan pemahaman pada teknologi hijau, balik kepada aircon, kita akan buat aircon juga. Kurangkan suhu dalam bilik, sejukkan bilik. Tetapi kita perlu memelihara, maksudnya dalam bahasa lain, mengambil kira alam sekitar dan alam semula jadi untuk minima dan kurangkan kesan negatif tersebut. Jadi pentingnya untuk anda faham ya, teknologi hijau itu dengan pendek kata adalah untuk mengatasi pencemaran ya, atasi pencemaran. Kita buat sesuatu, ya betul. Manusia terus berfikir, berinovasi. Hasilkan sesuatu, tetapi kita perlu fikir atasi pencemaran. Atasi masalah kemusnahan alam sekitar. Pertama, atasi pencemaran. Kedua, kurangkan pembebasan karbon. Ketiga, meningkatkan kesihatan dan kehidupan manusia. Dan keempat, menjimatkan sumber tenaga yang ada. Kalau boleh, gantikan dengan sumber tenaga boleh diperbaharui. Ada 4. Jadi konsep teknologi hijau ini penting dan kamu telah diberitahu dalam bab 4 ini, buka surat 53 tingkatan 4, bahawa ada 4 tonggak utama untuk dasar teknologi hijau kebangsaan, DTHK. Maksudnya orang cakap pasal dasar teknologi hijau kebangsaan, faham ya, benda ini dah termaktub dalam pembangunan negara. 意思就是说，当我们讲这一个国家的那一个发展的时候，绿色的科技也是我们的一个 topik. Benda ini harus menjadi topik perbincangan untuk kita semua. Jadi 4 tonggak utama itu termasuk tenaga. Kita nak kurangkan tenaga, kita nak kurangkan pencemaran dari tenaga, kita nak menjimatkan tenaga, macam-macam. Kita juga perlu fokus pada alam sekitar. Seperti yang cikgu cakap, kurangkan pencemaran. Kita juga pada masa yang sama, walaupun kita menjaga alam sekitar, kita juga membangunkan ekonomi. Contoh paling jelas sekali ialah bisnes untuk solar panel. Bisnes untuk panel solar, bukan solar panel. Panel solar, 太阳能发电. Ya, ada banyak syarikat dah bangun untuk panel solar. Benda itu boleh membawa income pada masa yang sama, jaga alam sekitar. Dan tidak lupa juga sosial, meningkatkan kualiti hidup untuk semua. Jadi itu adalah dasar teknologi hijau kebangsaan. Teknologi hijau, dasar teknologi hijau kebangsaan, dan last sekali, sektor-sektor dalam teknologi hijau. Jadi, apakah sektor yang teknologi hijau ini fokus? Sekali lagi, tenaga, sektor tenaga, sektor pertanian,
Sektor pertanian dan perhutanan pertanian dan perhutanan, sektor pengangkutan. Cikgu, apa itu sektor pengangkutan? Paling tidak pun kamu akan sentiasa dengar kereta hybrid. Kereta hybrid, kereta hybrid. Sekarang kita masih lagi kereta guna petrol. RON 95, RON 97. Petrol bakar, tak baik. Akan jadikan persekitaran panas. Bumi makin panas, kutub utara dan selatan akan cair. Jadi kita gantikan dengan kereta hybrid, guna separuh petrol, guna separuh elektrik. Jadi jimat, satu, jimat petrol. Kedua, menjaga persekitaran, kurangkan pencemaran. Okey, apalagi sektor pengurusan sisa dan air sisa, ini pun perlu ingat macam mana kita nak kurangkan sampah. Cikgu, buang sampah. Kita nak kurangkan sampah ke? Ya, kalau anda pernah fikir, buang sampah dalam tong sampah, di mana perginya sampah-sampah tersebut? Itu yang bezakan kamu dengan orang Jepun. Orang Jepun akan kurangkan sampah yang dihasilkan. Sampah yang kalau mereka buang adalah sampah yang betul-betul dah tak boleh nak gunakan ataupun tak boleh kita semula. Maksudnya perlu tanam. Kita Malaysia, sikit-sikit plastik, straw semua buang ke tepi. Jadi benda ini memang perlu kesedaran lah. Dan juga sektor bangunan hijau, tak nak gunakan banyak kaca, tak nak gunakan banyak aircon. Sektor perindustrian pembuatan dan juga tidak lupa sektor TMK ataupun ICT dan teknologi maklumat dan komunikasi. Jadi sektor-sektor ini haruslah menjadi pemahaman anda 7 sektor. Jadi dengan itu kita pergi ke soalan yang telah diberikan kepada anda. Sebelum itu, boleh tak cikgu mendapat respon daripada anda semua? Kalau anda rasa jelas, sila angkat tangan. Angkat tangan semua. Cikgu nak tahu je. Sila angkat tangan. Cikgu nak tahu ada ke tak kamu dengar? Wong Xingyan, Hong Hui Chi. Angkat tangan jangan letak je. Angkat je. Okey? Jadi, terima kasih semua. Anda boleh turunkan tangan. Jadi, cikgu nak sambung Jadi, cikgu nak sambung buat esei terdahulu. Bab teknologi hijau ini sangat penting. Kalau anda nak main-main dengan bab ini, nanti keluarkan soalan sedemikian, jangan nangis. Memang dijangka akan keluar dalam esei ataupun tidak. Paling tidak pun soalan bahagian B, kertas 2. Jadi kita mula dengan bahagian C. Ini adalah soalan yang lazim dikeluarkan. Nyatakan 3 perbezaan. Sumber tenaga tidak boleh perbaharui dan sumber tenaga boleh diperbaharui. Serta satu contoh bagi kedua-dua sumber tenaga tersebut. Jadi murid-murid, bagaimanakah kamu dah tuliskan soal jawapan esei ini? Cikgu pun tak nak buang masa. Andai kata kamu dah ada kertas di tangan, bagus, syabas. Kalau kamu dah buat, lagi bagus. Yang tak buat apa-apa, datang dengar saja. Cikgu sarankan supaya kamu keluarkan kertas ataupun buku tulis, catat. Kalaulah cikgu pun bersungguh-sungguh menulis pada skrin, tolonglah jangan buang masa, tulis sama-sama. Kita hari ini Jumaat, Oktober 29 hari bulan kita sekarang membuat soalan tingkatan 4 bab 4. Okey, untuk latihan kalau tak silap cikgu, ini apa? Modul apa ya? Cikgu lupa dah. Sekejap modul apa ni? Tak ada. Tapi nanti cikgu akan fikirkan balik modul dia, tak apa. Yang penting kita memang belajar teknologi. Paling tidak dia fokus dia teknologi hijau. Memang tajuk penuh dia bukan teknologi hijau, tapi yang penting teknologi hijau. Kita nak fokus pada dia. Kita akan buat bahagian C nombor 4. Jadi apakah perbezaan? Cikgu, macam mana tulis perbezaan? Ada 2 cara. Tapi cara yang paling baik adalah jadual. Jangan tanya lagi. Jadual yang sebenarnya cara yang paling baik ialah tulis jadual. Sebab jadual ini jelas dan senang difahami. Okey. Jadi, kita nak bandingkan sumber tenaga. Tidak boleh diperbaharui, tidak boleh baharu ataupun diperbaharu, boleh. Nanti satu lagi sumber tenaga. Okey, boleh baharu. Jadi apa beza dia cikgu?
cari jawapan dalam buku teks ke? Kalau kamu dah jawab, cari bagus. Okey. Jadi sumber tenaga tidak boleh baharu ialah, okey, kalau saya jadi kamu, saya akan salin semula. Sumber, tuliskan dalam ayat yang lengkap. Baharu ialah bekalan yang akan berkurangan. 会越来越减少的。Okey, manakala sumber tenaga boleh baharu ialah bekalan berterusan. Ini cara pertama. Dan pastikan aspek yang tulis tu mesti sama. Kepada mereka yang tak boleh nak tulis dalam bentuk jadual, mesti tak boleh terima. Anda boleh tulis dalam bentuk peringkat. Cikgu tulis poin kedua dalam bentuk peringkat. Okey. So, sumber tenaga tidak boleh baharu mencemarkan alam sekitar. Mencemarkan alam sekitar manakala sumber tenaga boleh baharu tidak mencemarkan alam sekitar. Jadi murid-murid, pilih cara yang kamu suka tulis. Yang terbaik ialah jadual. Okey? Cikgu sambung dalam bentuk jadual. Cikgu suka jadual . Kalau banding jawapan lain, cikgu lebih suka jadual. Poin ketiga. Sebabnya dia minta tuliskan 3 perbezaan. Setiap perbezaan, okey, mesti faham walaupun tidak. Kamu tak boleh henti sumber tenaga tidak boleh baharu mencemarkan alam sekitar. No, tak. Walaupun tidak, mesti juga tulis. 意思说，如果你懂一个是有，一个没有，2个都要写。Jangan kata satu kamu dah cakap ada, satu cakap kamu automatik fikirkan orang faham tak ada. Tak boleh. Tak ada, tak boleh, semua perlu tulis juga. Okey, poin ketiga. Okey. Sumber tenaga tidak boleh baharu okey, boleh menyebabkan kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau. Maksudnya bumi akan jadi makin panas. Sumber tenaga tidak boleh baharu tidak menyebabkan kesan rumah hijau. Okey. Sini boleh, sini tidak. Jadi satu lagi markah. Dan contoh dia. Contoh untuk tenaga boleh tidak boleh diperbaharui. Contohnya, okey, contohnya seperti petrol, gas asli, bagi satu pun cukup dah, dan juga arang batu. Anda boleh cari jawapan di buku teks seperti yang cikgu sebut muka 154 ada di situ. Satu lagi untuk contohnya untuk sumber tenaga yang boleh diperbaharui ada seperti tenaga suria, solar lah ataupun solar, okey, tenaga angin, okey, ataupun tenaga hidro, ikut hidro maksud air, okey. Siapa ada soalan untuk ini? Tak ada. Tak ada ya, bagus. Jadi kamu nampak ke tak apa yang cikgu nak bagi tahu sekarang adalah walaupun pembezaan ada satu lagi tak ada,
Yang tak ada itu kamu pun perlu ulang balik tulis. Oh, ini tak ada perkara ini. Cikgu, malas lah. Nak markah ke tak nak? Nak markah ke tidak? Jadi tulislah kalau nak markah. Jadi cikgu sambung sekarang. Kalau anda pergi ke soalan yang seterusnya. Okey, murid-murid. Sekarang boleh cikgu tanya seorang dua orang ni. Fajrul Nisa. Nisrah, ya betul. Fajrul Nisa, boleh faham ke tak? Atau Nisrah? Fajrul Nisrah. Boleh faham tak? Boleh cikgu. Bagus, bagus. Saya cikgu sambung untuk yang kedua. Kalau anda pergi tengok B pula. Ini pun soalan yang biasanya keluarkan dalam bahagian C serious essay dia bentuk macam ni. Dia akan bagi satu catar alif ataupun satu macam peta buih pun boleh kata kita. Dia akan pergi ada pergerakan. Lepas tu dia minta kamu terangkan. Okey? Apakah persamaan antara mereka? Jadi berikut menunjukkan 3 contoh aplikasi teknologi hijau dalam sektor pengangkutan. Antaranya berkongsi kereta, kenderaan hibrid dan juga basikal elektrik. Jadi sekali lagi, kalau orang tanya apa itu teknologi hijau? Teknologi hijau sekali lagi secara am dia fikir mengenai mengurangkan pencemaran, Pensingat. Pada saat masa yang sama, dia juga fikir macam mana meningkatkan kesihatan orang dan juga tidak lupa menjanakan income, ekonomi untuk negara. Kita bukannya fikir nak jaga alam sekitar sampai abaikan semua. Tidak, dia hanya seiring je. Seiring, fikirkan sekali. Jadi kalau anda jawab soalan ini, tengok nombor 1 Tuliskan maklumat daripada Rajah 4. Okey, apakah maklumat? Ini soalan SPM yang standard untuk soalan yang biasanya 10 dan 11 pilih satu. Okey, jadi macam mana kita nak jawab? Tuliskan maklumat daripada Rajah 4. Maklumat apa? Jadi maklumat, kita nak buat satu rumusan. Lepas tu, kenal pasti 2 ciri sepunya. Berikan satu contoh nombor 3 dan satu bukan contoh bagi teknologi hijau dalam pengangkutan. Satu contoh lain dan satu bukan contoh. Dan hubung kait ciri-ciri sepunya untuk bina konsep sebenar teknologi hijau dalam pengangkutan. Dari sini kita nak bina konsep. Jadi murid-murid sekarang, kalau anda tengok. Macam mana kamu nak tuliskan maklumat, rumusan dalam Rajah 4? Tengok, okey, ada 3. Jadi tiga benda ini kalau ikut 3 contoh aplikasi ini, okey, ialah contoh teknologi hijau dalam pengangkutan. Perlu berdasarkan kepada rajah yang diberikan. Jadi anda pun tulis kenderaan hibrid, berkongsi kereta, basikal elektrik, ialah contoh. Sebab soalan cakap contoh. Apa hubungan mereka ni? Contoh kepada teknologi hijau dalam pembangunan. Tengok jawapan kamu Jangan nanti kata, oh cikgu saya dah tulis tapi cikgu bagi salah sebab cikgu tak suka saya. Tidak Kalau itu cikgu kata, kalau anda dah jawab, kamu pun tahu. Ya, 3 contoh itu kenderaan hibrid. Okey, carpool, berkongsi kereta. Okey. Dan basikal elektrik. Okey. Ialah paling penting contoh. Tak ada contoh salah. Contoh kepada teknologi hijau dalam sektor pengangkutan. Sebab ini yang dia nak paparkan untuk kamu. Jadi sekarang daripada contoh ni, yang contoh-contoh 3 untuk teknologi hijau dalam pengangkutan ni, apakah 2 ciri sepunya yang ada?
Maksudnya dalam tiga-tiga ini pun ada. Antara dia, pertama, ya. Pertama, kalau kamu nak tulis, kamu pun tulis di sini. Okey. Ciri sepunya, tulis ciri sepunya. Yang pertama ialah tidak mencemari alam sekitar. Okey, tidak mencemari alam sekitar. Lepas itu ciri sepunya kedua. Okey, ialah fikir. Okey. Berkongsi kereta. Lepas itu basikal elektrik. Okey, dan juga kenderaan hibrid. Cikgu dah cakap banyak kali, pengangkutan balik kepada teknologi hijau. Kurangkan pembebasan karbon. Jadi mereka akan ciri yang mereka membebaskan. Mereka membebaskan. Okey, sedikit atau tidak membebaskan gas rumah hijau. Ini adalah cara yang terbaik. Tapi kalau anda tak nak tulis macam ni, silakan. Okey je kalau anda pergi tuition mana-mana kan. Jadi ini dia. Cara kita cikgu tulis untuk selamat. Ciri sepunya yang pertama, ciri sepunya yang kedua. Kalau tidak, kamu letak 1, 2 pun boleh. Jadi sambung. Sambung ya. Murid-murid. Pergi yang kedua. Kalau anda tengok ya. Murid-murid. Berikan satu contoh lain dan satu bukan contoh bagi teknologi hijau dalam pengangkutan. Satu contoh lain. Jadi macam mana tulis cikgu? Okey, ruang pun dah habis. Cikgu bukakan lagi satu kertas. Cikgu C pula. Nombor 4. Tu kan? C, bukan C. Nombor 4, B3. Sorry ya, B3. Jadi, contoh lain. Contoh lain. Kalau kamu nak letak habis contoh lain bagi teknologi hijau dalam sektor pengangkutan. Kalau kamu tulis macam ni boleh. Ataupun kamu nak lengkapkan jelah pun boleh. Jadi antara dia seperti apa? Okey, seperti berjalan kaki. Itu pasal jekusi suka berjalan kaki. Jekusi memang kurang menggunakan kereta. Betul kan Kai? Betul kan? Kenapa tak ada respon ni? Sedih ya. Betul kan Kai? Novatin mana ni cakap ya ke? Okay, betul kan? Yeah, tengok. Ada orang setuju. Jadi Fatin, Hanani, mesti tetap jarang tengok cikgu berjalan kaki ya. Okey, jadi cikgu sambung sekarang. Cikgu, boleh tak cikgu tulis, saya nak tuliskan menaki kenderaan awam pun boleh. Pilih tu. Cikgu, dalam exam kalau saya tulis 2, boleh terima ke tak boleh terima? Ini yang menjadi soalan biasa murid tanya. 1, dia nak 1 kan. Jadi murid-murid, kalau kamu tulis 2, yang pertama ini betul, selamatlah. Takut yang pertama ini salah. Kalau 1 salah itu akan jadi tak terima jawapan. Tak terima jawapan. Kalau boleh tulis 1 sahaja. Ini yang cikgu dengar sehingga hari inilah. Kalau ada perubahan, cikgu minta maaf. Tapi itu yang cikgu dengar. Tulis 1 saja. Tak boleh tulis 2. Kalau tulis 2, 1 betul, 1 salah, ini yang kita panggil wrong cancel right ya, sepatutnya. Maksudnya tak ada markah. Dia akan batal. Okey? Jadi 1 bukan contoh. Bagi teknologi hijau dalam sektor pengangkutan, ialah apa? Okey, 1 bukan contoh. Tengok kiri kanan, tengok kereta kamu. Ya. Kenderaan yang menggunakan, yang bukan contoh lah, menggunakan petrol ataupun
Diesel sebagai bahan api. Sebab kamu guna saja, bumi akan menjadi makin panas. Dan sekali lagi, Jekusi menegaskan, Jeku kurang menggunakan kenderaan. Biasa suka berjalan kaki. Itu realiti sebenarnya. Tengah rakam ya. Siapa yang tak puas hati, buktikan Jeku salah. Betul. Terima kasih, Camero. Kumera, bukan Camero. Kumera. Okey, jadi sampai sekarang, ada ke tidak soalan yang nak ditanya? Kalau tak ada, minta angkat tangan. So, angkat tangan je, tak angkat je. Kalau tak ada soalan, angkat tangan. Sharifah, Haziq. Okey, Hazika kan. Semua boleh ya. Jadi cikgu sambung sekarang. Okey, terima kasih. Kita pergi ke yang 4 pula. Ini yang best. Dia akan last sekali soalan ini dia akan tanya apakah sebenarnya kesimpulan hubung kait ciri-ciri sepunya bina konsep sebenar. Hubung kaitkan ciri-ciri yang kamu telah nyatakan. Okey, jadi kamu perlu buat macam satu kesimpulan. Okey, jadi macam mana? Tulis balik ciri sepunya ini. Kamu perlu tulis balik. Okey, dan nyatakan teknologi hijau dalam pengangkutan. Sebab kamu tadi ciri sepunya untuk contoh dia. Sekarang kamu nak buat konsep. Oh, teknologi hijau dalam pengangkutan. Okey, ialah. Teknologi yang macam mana? Jadi cikgu tulis ya. Teknologi hijau dalam sektor pengangkutan. Okey, pengangkutan ialah teknologi yang membebaskan. Tengok atas ya. Oh, cikgu dah padam. Tapi kita kata yang tidak mencemarkan alam sekitar dan yang membebaskan sedikit. Ikut je balik. Sedikit atau tidak membebaskan gas rumah hijau. Okey, dan tidak mencemarkan sekitar. Cikgu, bukan sama ke? Tak sama. Tadi ciri sepunya adalah untuk tiga contoh teknologi hijau dalam sektor pengangkutan. Nombor 4, dia minta kamu nyatakan ciri sepunya untuk teknologi hijau dalam pengangkutan secara konsep besar dia. Konsep itu. Harap tak ada orang ada soalan sebab benda ini memang suka ditanya dalam SPM. Dia tak akan tanyalah benda soalan yang sama. Tapi dia boleh tanya di dalam bab-bab yang lain. Siapa ada soalan? Kalau tak ada, kita pergi nombor 5. Terangkan mengapa jumlah pengangkutan semakin meningkat dan nyatakan bagaimana kenderaan ini mempengaruhi kesihatan manusia. Jadi, jumlah pengangkutan semakin meningkat. Bagaimana dia mempengaruhi kesihatan manusia. Jadi, inilah dalam bab ini ada satu perkataan yang socio-scientific. Isu socio-scientific. Jadi bagaimana dia sebenarnya mempengaruhi kesihatan manusia. Jadi dia benda adalah menyeluruh ya. Jadi dia perlu nyatakan. Okey? Bagaimana kesihatan kita dipengaruhi. Dan pada masa yang sama jangan lupa hati-hati dalam soalan ini. Tengok ya. Satu ialah mengapa. Satu ialah bagaimana. Jadi mengapa jumlah pengangkutan semakin meningkat itu pun sebenarnya kita perlu jawab. Kenapa pengangkutan makin jawab? Cikgu, sebab makin ramai orang. Betul. Makin ramai orang, kereta akan makin banyak. Tapi ubahkan dia punya ayat dia. Ataupun kamu kata, cikgu, sebab cara hidup dah berbeza. Cara hidup. Sebab dulu orang naik basikal. Tak nampak malu. Sekarang cuba naik basikal, bawa
girlfriend ke boyfriend. Mesti orang gelap. Nak juga kereta. Okey. Jadi sekali lagi Cikgu C memang suka berjalan kaki. Kita sama-sama berjalan kaki lepas ni ya. Jangan berikan beban kepada suami ataupun boyfriend. Jalan kaki. Jadi kita sambung sekarang. Macam mana jawab soalan ni? Ya, siapa yang tak puas hati? Ada yang tak puas hati? Yes, Kai. Apa soalan dia? Oh, tak ada. Dia buat apa ni? Angkat tangan. Ya? Oh, saja ya. Saja. Tak puas hati. Okey, tak ada. Sorry. Cikgu sambung sekarang nombor 4, nombor 5. Jadi, mengapa pengangkutan semakin meningkat? Jadi kamu nyata sambung, jawab soalan je. Jawab soalan. Jumlah pengangkutan semakin meningkat. Mengapa kan? Kerana satu, kamu nak kata pertambahan populasi manusia. Ya, manusia makin banyak. Populasi manusia. Okey? Ataupun kalau kamu nak nyatakan, kalau ikut tak silap cikgu jawapan lagi satu, perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup. Pun boleh. Okey? Lepas tu ada kedua, bagaimana keadaan ini mempengaruhi kesihatan. Jadi macam mana? Jadi kamu boleh nyatakan terus. Okey? Bagaimana kamu nak tulis? Jadi kamu kata kesihatan manusia. Boleh tulis dalam peringkat baru. Kalau bertambah kenderaan akan menjadi buruk. Okey? Sebab dalam soalan ini kata bagaimana. Dia jadi buruk. Seboleh-bolehnya memberikan satu contoh. Jadi buruk seperti. Okey, seperti. Tadi ini kerana mengapa kan? Ini bagaimana dia menjadi buruk. Seperti apa? Seperti menjejaskan penglihatan. Indeks penglihatan. Maksudnya menjadi kabur penglihatan. Kalau banyak asap lah, indeks penglihatan akan berkurangan. Okey? Apa lagi? Boleh ataupun menyebabkan batuk ataupun asma. Menyebabkan batuk. Okey, ataupun asma. Susah nak nafas. Pilih satu juga. Tapi kalau yang ini pula tak ada masalah. Tak ada masalah tulis lebih. Yang ini okey. Kamu nak tulis 2, 3 silakan. Tak ada masalah. Tapi janganlah tulis dalam bentuk garis macam ni. Tulis koma ataupun dan notah. Jadi kita siaplah satu soalan esei. Murid-murid, boleh cikgu tanya 2, 3 orang di sini? Kita mula dengan lelaki dulu lah. Muhammad Alimi. Muhammad Alimi? Boleh. Boleh faham ya? Lepas tu cikgu tanya lagi soalan perempuan. Nur Fatin Hanani. Okey. Cikgu, okey cikgu. Boleh ya? Kalau kamu rasa boring, nak sesuatu yang lebih, bagi tahu cikgu. Kalau nak masuk kelas tambahan, cikgu lebih suka cara macam ni. Tuition, saya menyampaikan benda semua yang patut. Lepas tu kalau kamu nak sembang, baru sembang. Kalau tidak, bazir masa je. Betul kan Kai? Betul. Jadi lepas ni bagikan markah pada cikgu tinggi sikit ya. Okey, cikgu yang tanya lagi. Jadi sambung sekarang, nombor 5. Berikan 2 contoh bahan bakar alternatif yang bersih dan nyatakan kelebihannya. Cikgu, adakah kita belajar semua ni? Semua ada. Jadi tolong ya, bab 4 ini, buku teks memberikan banyak contoh. Banyak contoh. Okey, berkenaan dengan teknologi hijau. Minta tolong baca. Jadi 2 contoh bahan bakar alternatif. Kalau anda tak boleh jawab, sila rujuk pada buku teks ya. Kalau rujuk buku teks, sebab bahan bakar apian, dia kat belakang. Cikgu tunjuk je. Jangan kata nanti cikgu salin jawapan tapi cikgu tak cari dalam buku ya. Sebab benda ini semua memang diikut dalam
buku. Contoh, okey, aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosial saintifik pengangkutan. Okey, kamu boleh tengok muka surat yang 67. Okey, ada NGV. Okey, lepas itu kalau anda nak tengok lebih sikit pula ke belakang, bukan belakang, mana ya? Dia memang ada bahan api. Jadi aku nak carikan dulu supaya anda boleh membuat rujukan selepas ini. Sekejap. Bahan api. Aku baru je jumpa tadi. Mana dia? Jadi kalau anda tengok, sambil itu anda go through buku ini kejap. Sebab yang ini cikgu memang perlu sebut ya. Kalau anda nak tengok bahan api ni penting ya. Cikgu nak cari juga kejap ya. Bagi cikgu masa dalam 3 minit. Kalau tak jumpa juga, kita terus continue dengan jawapan lah. Okey. Jadi bahan api alternatif. Jadi bahan api fosil. Contoh tenaga ni betul lah. Cari bahan api fosil. Ini ada perhutanan. Jadi bahan api itu betul tak? Tapi untuk yang pengangkutan dia fokus kepada kurangkan jejak karbon. Kurangkan jejak karbon. Tak apalah. Tapi kita tengok kat sini. Muka surat 67. Muka surat 67 ya. Jadi soalan ini bahan alternatif yang bersih antara dia, okey, pencipta kenderaan gas asli NGV menggunakan, memang ini dalam silibus memang sebut ya, iaitu LNG, gas asli cecair, okey, liquid natural gas dan juga gas asli mampat, CNG. Okey, CNG. Jadi adakah tak dia menggunakan benda lain? Bahan api bio pun je. Okey, cikgu ulang bahan api bio. Cikgu, apa itu bahan api bio? Bahan api bio seperti nama dia sebut bio ya. Maksud dia bahan api yang dihasilkan melalui benda hidup. Benda hidup. Macam seperti pokok sawit ataupun mereka nak gunakan lemak haiwan. Guna lemak babi ke, lemak ayam ke, lemak lembu ke, lepas tu bakar untuk gerakkan contohnya jentera, gerakkan kereta dan macam-macam lagi. Jadi inilah jawapan yang kita nak ya. Dua contoh bahan api alternatif yang bersih dan nyatakan kelebihannya. Aku bukakan kertas baru. Soalan nombor 5 ya. Jadi soalan nombor 5 kita sambung. Nombor 5A. Jadi macam mana kamu nak tuliskan jawapan dia kalau ikut peringgan lah. Jadi dua contoh. Bahan bakar alternatif yang bersih ialah, okey, kalau anda tengok soalan ni kan, bahan bakar alternatif yang bersih, ingatakan je ialah seperti LNG LNG, natural gas liquid, cecair ya. Cecair gas asli ataupun LNG ya. Okey, ataupun gas asli mampat. Okey. Ini yang biasanya ada orang yang tukarkan kereta dia kepada mod CNG lah. Jadi dia punya kereta bukan isi petrol tapi isikan gas asli lah. Lebih murah katanya. Dan juga kalau kamu nak tuliskan bahan api bio pun sila. Okey. Jadi
Kedua dia minta apakah kelebihan. Jadi kelebihan, nyatakan kelebihan mengguna bahan bakar alternatif ialah kelebihan mengguna bahan bakar alternatif ialah, okey, kalau anda tulis kat situ, okey, yang pertama. Contoh kalau kamu nak tulis macam ni lah, maksudnya ialah poin pertama kamu nak nyatakan macam ni ialah mengurangkan pencemaran udara, mengurangkan pencemaran udara. Okey, dan tidak lupa juga mengurangkan jejak karbon ataupun pembebasan gas karbon ya. Jadi tidak membebaskan ataupun kurang membebaskan gas yang mencemarkan alam sekitar. Okey, kelebihan dia. Itu cikgu cakap, kalau anda tengok dalam sini pun ada ya. Lebih mesra alam. Jadi cikgu, macam mana kamu nak tackle sebenarnya jawapan ini semua? Okey. Jadi kalau anda tengok untuk konsep sekali lagi teknologi hijau dalam pengangkutan, okey, dalam pengangkutan khususnya mengenai bahan api, memang kita nak kurang membebaskan gas rumah hijau, jadi kurang membebaskan gas yang mencemarkan alam sekitar dan juga mengurangkan pencemaran udara. Dan satu lagi isu juga sebab kita nak gunakan tenaga baharu adalah dia ada bekalan yang tidak terputus ya. Bekalan yang tidak terputus macam bahan api fosil. Kalau bahan api fosil satu hari nanti petroleum akan habis. Tapi untuk macam bahan api bio semua itu sentiasa ada bekalan daripada sumber yang lain. Jadi kita boleh juga kalau ikut ingatan cikgu jawapan dia dalam masa kelebihan dia ialah menggunakan bahan boleh dibaharu. Maksudnya boleh buat semula dan hasil semula. Boleh dibaharu. Jadi siapa soalan? Siapa yang nyatakan tidak bebaskan gas rumah hijau jatuh kepada yang kedua? Jadi dua di sini akan dapat markah. Mana-mana dua. Untuk atas ini pun sama. Mana-mana dua dah dapat markah. 4 di sini. Okey, yang cikgu nak bincangkan secara mendalam ialah B ni. Dah dapat 4, okey, selamat. Tapi yang B ini yang menjadi soalan yang biasa ditanya cikgu. Tadi kamu cakap yang atas ini biasa ditanya. Ya. Atas itu adalah satu soalan esei, bentuk dia macam ni. Bentuk yang kedua ialah macam soalan nombor 5 ini. Menyelesaikan masalah. Dia nak kamu menyelesaikan masalah. Pertambahan populasi dunia menambahkan sisa-sisa pekerja dan air sisa. Jadi ini adalah di bawah sektor sisa pekerja dan air sisa ya. Okey, untuk teknologi hijau ada 7 sektor di situ. Untuk faham ni ya. Nyatakan 3 isu sosio-saintifik. Maksudnya dari manusia hingga ke dunia secara saintifik berkaitan dengan pengurusan sisa dan air sisa. Okey, apakah 3 isu sosio-saintifik yang ada? Lepas itu soalan kedua. Ani ialah seorang ibu. Sebagai seorang ibu, terangkan bagaimana beliau boleh memainkan peranan dalam mengurangkan pembuangan sisa makanan. Okey, dia ibu, itu bukan tak penting sebenarnya. Tapi ibu maksudnya dia kait dengan memasaklah kat dapur. Dan juga mengurangkan pembuangan sisa makanan. Jadi macam mana kamu nak jawab? Macam mana kamu nak jawab? Jadi, seperti biasa, kalau ini adalah soalan kedua anda, B1. B1. Jadi, kita pun tulis B1. Tulislah 3 isu sosio-saintifik. Kalau tulisan cikgu dah makin hodoh bagi tahu sampai tak boleh baca, cikgu pun takut ni.
3 isu sosio-saintifik yang berkait dengan sektor pengurusan sisa, bukan sisa, pengurusan sisa dan air sisa. Cikgu, ada beza ke? Nama dah kata sisa dan air sisa. Memang ada beza. Sisa pepejal. Air sisa maksudnya benda buangan tapi buangan yang dalam bentuk cecair. Air sisa. Jadi 3 isu sosial saintifik yang berkait dengan sektor pengurusan pengurusan sisa dan air sisa ialah, okey, pertama. Jadi kamu nak macam mana kamu nak carikan jawapan ni? Kamu boleh carilah jawapan anda sekali lagi di sektor sisa ini. Penting sebab dalam bab teknologi hijau ni dia memang mengajar kita, cikgu nak sebut juga muka surat 60 ni. Okey? Kita difahamkan ada banyak sampah yang dihasilkan. Jadi bagaimana kita kurangkan antara yang paling penting kita semula. Kita semula. Ada juga yang katanya gunakan 5R. Lepas tu mengurangkan dan juga paling tidak buat rawatan dan pemprosesan. Maksudnya mengambil sampah, rawatkan sampah itu, jadikan dia baja untuk tanam pokok. Okey? Jadi apakah 3 isu sosial saintifik? Semua ada kat atas sini. Okey? Maksudnya yang berlaku pada manusia. Okey? Boleh tidak berlaku pada dunia persekitaran ialah apa? Jadi yang pertama, kalau anda tengok ialah, kalau kamu nak tulis jawapan dalam bentuk point, boleh je point. Tapi ayat yang lengkap. Okey? Jadi pertama, kalau kamu nak tulis, kalau cikgu suka tulis dalam point form lah. Kalau untuk ini sebab dah B dan 1. Jadi tulis dalam lengkaplah sisa makanan. Contoh. Sebab sisa dan air sisa ni termasuk sisa makanan yang tidak dilupuskan, dengan baik, khususnya membawa kepada pencemaran. Membawa kepada pencemaran alam sekitar. Tanya diri sendiri. Kari yang berlebihan kita buang dalam tong sampah, ada yang buang dalam sinki. Pergi mana kari lemak tersebut? Kari yang lemak itu. Oh cikgu, mengalir ke kumbahan. Tidak ya. Okey, kalau buang dalam tong sampah lagi lah bau dia tu. Pergi ke tempat tong sampah besar, dia akan jadi tempat di mana ada lalat, ada tikus. Jadi kita perlu fikirkan jalan macam mana lupuskan sampah itu. Jadi di sini ada ajar ni. Menyebabkan benda ni hanya salin je benda ni. Okey, apa lagi? Kalau anda ingat dalam bahagian itu kan, okey, kumbahan. Tengok dari sini. Okey, sisa kimia serta sampah sarap yang dibuang ke sungai telah mengganggu ekosistem sungai. Tulis je. Tapi yang penting, kamu tahu ke tak cari jawapan dia. Okey, kumbahan, sisa kimia. Okey, dan sampah. Okey, sampah sarap yang dibuang ke sungai dan laut. Okey. Mengganggu ekosistem sungai. Okey, mengganggu cikgu, dalam jawapan ini dia tak nyatakan mengganggu ekosistem sungai dan laut. Jadi jawapan kamu tergantunglah sebab dia tanya isu sosial saintifik. Kamu tulis okey, sampah, kumbahan sisa kimia dibuang ke sungai dan laut. Jadi laut dan sungai jadi makin cantik ke? Tak ada. Jadi dia mengganggu ekosistem, maksudnya flora dan fauna boleh mati disebab sungai dan juga laut
menjadi kotor. Kalau kamu nak habiskan serta kawasan berlampiran pun boleh. Sebab dia jadi kotor. Cikgu nak bagi tahu jawapan yang kalau kamu saling itu tak lengkap ya. Jangan ingat saling semua betul ya. Perlu faham. Jadi apa lagi kalau anda nak saling kat sini? Penjanaan, pengurusan dan penguraian sisa pekerja menyumbang kepada peningkatan gas rumah hijau. Jadi kamu nak tulis apa? Tulis semua dah. Penjanaan, pengurusan dan penguraian sisa pekerja. Tulis. Penjanaan, maksudnya jana, pengurusan, menguruskan dan penguraian. Sisa pekerja yang tidak terurus boleh membebaskan gas, meningkatkan gas rumah hijau. Tanya diri sendiri, sehingga hari ini orang Malaysia yang bahagia, adakah tak kita pernah fikir macam mana kita nak uruskan sampah? Cikgu sendiri pun mengakui diri sendiri kurang mempraktikkan sebab tak dititik beratkan oleh dasar kerajaan. Walaupun dasar itu dah rangka, yang pelaksanaan itu kurang jitu. Jadi siapa yang tulis pasal kertas pun boleh. Kertas menjadi sumbangan utama sisa pekerja, banyak kertas yang dibuang, tidak boleh dikitas semula sebenarnya. Contohnya paper cup. Paper cup adalah cawan kertas ya, ialah penyumbang kepada pencemaran yang besar. Sebab kertas cawan memang tak boleh nak kitas semula. Walaupun nama dia panggil kertas cawan. Cikgu, kertas mah boleh biodegradasi, hilang sendiri. Tidak. Dia ambil masa yang panjang. Panjang juga. Okey? Walaupun dia tak sepanjang plastik, tapi dia ambil masa yang panjang juga. Dia tak akan hilang dalam tempoh 10 ke 20 tahun. Buang kat situ, masih ada kat situ. Okey? Jadi itu baru satu. Jadi murid-murid, kalau kita pergi lagi, satu lagi soalan. Okey? Anilah seorang ibu. Terangkan bagaimana beliau boleh memainkan peranan dalam mengurangkan pembuangan sisa makanan. Ini yang penting. Siapa yang malas tulis, jadi cikgu nak minta kamu jawab soalan ini dengan baik. Dia 2 markah. Okey, 2 markah. Jadi menyediakan makanan yang mencukupi. Jangan buat makanan berlebihan. Okey, kalau untuk soalan ini B2. Okey, jadi bagaimana kamu nak jawab soalan ini? Juga nak baca soalan itu juga sorry. Okey. Bagaimana dia boleh memainkan peranan dalam mengurangkan pembuangan sisa makanan. Okey. Jadi dia boleh Mak Ani kan? Dia memang Mak Ani kan? Ani. Jadi Ani boleh memasak. Okey, dalam kuantiti yang mencukupi. Sebab antara pencemaran yang teruk adalah sebenarnya masakan buffet. Buffet, makanan banyak yang tak boleh habis, buang. Okey, jadi untuk macam macam Ani sebagai ibu di rumah, dia boleh masak. Okey, masak dalam kuantiti yang mencukupi dan paling penting sekali macam mana dia mengurangkan pembuangan sisa makanan. Tidak lupa juga dia boleh mengelakkan pembaziran makanan. Maksudnya habiskan, mendidikkan anak kita habiskan makanan yang dimasak. Mengelakkan pembaziran makanan. Jadi sisa makanan yang dihasilkan pun kurang. Ya, bab ini saya tak tahu cikgu kamu mengajar tingkatan pada macam mana. Tapi untuk bab sisa ini memang serius. Sebenarnya makanan yang kita makan setiap hari itu
banyak yang dibazirkan. Kamu sedar ke tak sedar saja. Jadi bertantan ya. Bertantan makanan, sisa makanan yang dihasilkan setiap hari. Benda ini hari ini kamu tak rasa, tetapi masa akan datang. Mungkin anak dan cucu kamu akan menerima padah sebab kita yang leka menjaga alam sekitar. Okey, jadi last sekali inilah soalan yang cikgu nak sebut ya. Walaupun masa tak sempat. Adi ingin mengubah suaikan sudut dapur di rumahnya. Dia ingin menanam pokok pudina dan berhasrat meletakkannya di satu sudut di dapur. Bagaimanapun, Adi kehabisan pasu. Bulatkan kehabisan pasu. Untuk dijadikan bekas kehabisan pasu. Jadi, bantu Adi dengan menggunakan bahan kita semula yang boleh didapati di dalam rumah untuk menyelesaikan masalah Adi. Jadi, anda diminta untuk cipta. Ya, ini soalan bentuk konstruk reka cipta. Dijangka juga akan keluar dalam SPM, KSSM. Kamu adalah orang pertama. Good luck. Ini masih boleh faham. Kita dah difahamkan benda yang diberikan ialah tanah, batang pudina dan bahan lain. Bahan lain yang tak tahu apa. Tapi sekarang pasu tak ada. Jadi kita perlu bina pasu. Bina pasu. Jadi untuk soalan ini, aku bukakan lagi satu muka surat. Kita akan ikut apa yang ada dulu. Dia nyatakan di sini bahan-bahan. Jadi nombor 3 ni. Nombor 3. Okey, yang pertama, bahan-bahan. Ya, dia berikan kita tanah. Kamu perlu isi tanah, batang pudina. Okey? Dan bahan lain. Cikgu, bahan lain itu. Jadi bahan lain itu untuk anda menggantikan pasu. Macam mana kamu nak gantikan pasu? Paling tidak pun kamu boleh gunakan botol ataupun bekas plastik. Bekas plastik dan tidak lupa perlu ada gunting. Kalau anda tak mampu nak tulis ini yang menjadi isu. Perlu ada. Cikgu, boleh ke tak guna pisau? Sebenarnya pisau pun boleh diterima jawapan dia. Yang paling penting mesti ada bekas plastik. Sebab untuk letakkan tanah, letakkan batang pudina. Jadi seterusnya kamu akan fikirkan macam mana kamu nak tuliskan panggil apa itu? Cara-cara, metodologi dia. Ini yang cikgu nanti nak bincang dengan kamu kalau sempat. Kalau tak cikgu bagi jawapan je. Cara-cara. Okey? Jadi soalan ini senang je. Dia 3 markah. Jadi cara-cara pun sama lah tuliskan. Macam mana kamu buat? Pertama, guntingkan. Sebab kamu tengah merancang. Kalau kamu ini adalah laporan, kamu perlu tulis botol mineral ataupun bekas plastik diguntingkan. Jadi sekarang guntingkan bekas plastik. Okey? Ataupun kamu nak kata botol air plastik silakan. Okey, lepas tu seterusnya jangan lupa kamu perlu nyatakan benda ini dalam cara-cara. Setiap bahan-bahan yang kita sebut perlu nyatakan dalam cara-cara. Jadi masukkan tanah, okey? Dan cucukkan. Kalau tak silap cikgu dia guna istilah cucuk pun. Cucuk. Dan cucukkan. Okey. Batang pudina ke dalam botol plastik. Jadi ini satu markah, ini satu markah. Pastikan setiap yang bahan yang disebut itu letak dalam cara-cara. Kalau kurang, nyatakan. Dan lakarkan label ini, sketcher ni. Jadi yang nombor 3. Sorry ya, yang 3 ni. Kamu diminta untuk lakar. Bekas. Nyatakan bekas. Okey, tanah. Okey. Ini adalah dasar dia.
Lepas tu pokok pudina. Cikgu, pokok pudina macam mana? Lukiskan je lah pokok apa-apa je. Jadi ni batang ataupun pokok, cikgu itu daun lah. Boleh je. Janji anda nyatakan ini adalah pokok pudina. Kalau ikut di sini dia bagi batang pudina, kamu pun kata batang pudina lah. Batang pudina. Batang pudina. Pudina itu kalau siapa yang ada dia tahulah. Dia pokok kecil lah. Kalau anda nak tengok ini yang last cikgu tunjukkan sebelum kita tamatkan kelas malam ni. Pudina. Kejap Pudina. Pokok kecil je. Dan herbal. Macam ni. Dia ada bau macam bau apa panggil? Bau mint. Bau mint. Ya, bau mint. Okey, jadi siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Tak ada. Tak ada ya? Jadi itu saja untuk cikgu tak sempat untuk jawab soalan struktur. Memang cikgu diminta untuk mengajar kamu tulis esei. Dua esei bentuk ini adalah bentuk atau format yang lazim dalam SPM. Itu yang kamu perlu tahu malam ni. Okey, cikgu pun tak nak mengganggu anda semua. Jadi itu saja malam ni. Tunggu dulu. Cikgu minta supaya semua orang buka kamera. Semua minta buka kamera. Kalau rasa malu ambil handphone macam ni, okey boleh je. Cikgu bukan nak show off Apple ya. Cikgu bukan nak show off Apple ya. Bukan. Okey, anda pun boleh guna macam ni. Tutup, okey je. Sila buka kamera. Okey, Kai, Suki, Sinyan, good girl. Alimi, Najmi, okey, tak apa. Kamera asing tak apa. Alia Nazira, Putrino Balkis. Okey, dalam kiraan 3, 2, 1. 3, 2, 1. Okey, jadi itu saja daripada cikgu malam ni. Terima kasih. Kita akan jumpa masa akan datang. Tolong siapkan latihan teknologi hijau itu sebab memang soalan yang kita boleh kata 99.9% akan keluar dalam SPM lah. Good luck kepada kamu semua. Bye-bye. Selamat malam. Terima kasih, cikgu. Sama.